bila bicara tentang kepuasan ni, dia lain orang lain dia punya tahap kepuasan tu. Ada macam Puan bahagia dengan apa kalau nak mungkin bahagia dengan memasak ke? Ya, macam awak bahagia dengan berpantun ke kan. Jadi ada orang dia lebih suka mengembara untuk melihat bagaimana pengalaman di negara-negara orang. Kan pastinya setiap negara tu ada budaya dan tersendiri dan sebagainya. Jadi di belakang kami ini, nampak tak? Sebuah kereta sebenarnya nampak biasa. Kalau secara logik akalnya macam boleh ke ni? Boleh Tapi ke? kereta yang berusia belasan tahun ni dah sampai sejauh Norway. 25 buah negara telah direntasinya. Terdapat saya sebutkan antaranya ialah tentang China, Sri Lanka, Pakistan, India, Myanmar, Spanyol, Greece, Switzerland, Itali, hanya dengan menggunakan kenderaan kecil ini. Kelisa. Okey. Kita nanti akan bawakan bagaimana sebenarnya kekuatan, bagaimana perjuangan insan yang berani membawa kereta ini menjelajah 25 buah negara. Ya. Makan tahun, Petri. Betul. Sebab juga menimbulkan kos tentang persiapan. Kita nak saksikan rangkumannya supaya anda lebih faham dan menjiwai sebuah keindahan perjuangan ini. Trouble you will find you no matter where you go. No matter if you're fast, no matter if you're slow, The eye of the storm or the cry in the morn, You're fine for a while, but you start to lose control. Baik, kita bawakan inilah dia pengembara yang kita hormati dan juga kagumi, Encik Nur Sulhi Rahim. Dan paling penting sekali dia pergi dengan seorang anak lah. Ditemani. Anak ni beruntung sebenarnya. Muhammad Aidil. Ini berusia 19 tahun. Okay, mula ikut bapa pada usia 15 tahun. 15 tahun? Ya. Okey. Jadi bagaimana boleh bermula? Orang kata ni, kau ni mungkin kalau orang terdekat lah kata, yang buang tepiat ni. Semua kata ada jalan yang senang, yang mudah, tapi kenapa memilih untuk naik kenderaan ni untuk jelajah tempat yang jauh? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk terima kasih ucapan saya pada TV3, Cik Fitri, Cik Fariha kerana menjemput saya lah. Benda ni datang last minute. Ya. Jadi dia datang seru kot. Dia kata kalau saya nak travel menggunakan kenderaan lain atau pengangkutan medium lain, mungkin makan masa, makan modal yang tinggi. Jadi saya gunakan kereta ni sebab kereta ni yang saya ada untuk cari makan, untuk apa semua. Jadi terdetik hati saya, kenapa saya tak luangkan masa bersama anak saya menggunakan kereta ni. Jadi kami ada masa yang bebas. Jadi dengan cara tu saya rasa yang kenderaan ni paling sesuai lah. Tapi ini satu tindakan berani juga. Berani dan bodoh sebenarnya. Ada orang yang macam mengkritik orang macam banyak. Sebenarnya saya penguasaan bahasa Inggeris agak kurang pada mulanya dulu. Jadi bila nak berkomunikasi kat luar tu, kebanyakan kita kena berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. Jadi disebabkan tu ada kutukan, macam-macam kutukan. Kereta ni boleh buang sungai, boleh buang laut, mungkin scrap apa semua. Jadi benda tu sepatutnya kita tak jadikan sebagai satu kelemahan, kegagalan. Kita usahakan, kita buktikan. Kita cuba semampu yang boleh lah. Ada pemandu gantian ke macam mana? Dengan usia 15 tahun tu tak boleh lagi kan? Tak boleh lagi. Jadi bila masa menjadi pemandu kepada ayah? Baru 19 lah. Baru dapat kepercayaan lah. Benda tak masa tengah jalan tu rasa macam nyesal lah kau apa? Tak, bila keadaan susah ke, ada ribut ke, ada cuaca yang kurang baik? Pernah sekali lah masa raya kedua. Raya kedua? Raya kedua kat India. Dekat India. Masa tu saya dah cakap kat ni, jalannya pakai, jalan ni bahaya. Tiba-tiba dia buat perkara yang last minute. Jalan shortcut, ikut jalan dalam, batu memang teruk. Lepas tu sangkut. Sangkut situ menegak, tak boleh ke depan, tak boleh ke belakang. Lepas tu time tu merajuk lah bapak yang tu, tak bercakap, tak tahu sehari tu, sangkut situ tu je lah. Okey, kita lihat ini kita bawakan juga kereta ni. Usia dah berapa tahun dah kereta ni? Setahun lebih tua pada anak saya. Sekarang anak saya 19, dia dah 20 tahun. 20 tahun. Tahun 2004. Jadi kalau kalian bergerak dari negara ke negara, stiker-stiker ni, penampak-penampak ni lah yang menjadi bukti. Ya, satu. Lepas tu secara semasa saya melakukan perjalanan, saya buat live Facebook. Bila live Facebook tu saya dapat membuktikan bahawa saya jalan menggunakan kenderaan ni, jalan darat sepenuh masa.
Jadi tak ada skip naik kereta api ke, naik crane ke, naik apa ke, tak ada. Pernah tak sepanjang perjalanan tu kena scam apa-apa ke? Ada. Ada. Contoh? Contoh dekat tiap-tiap border ni, kita ni bersyukur tau, dekat Malaysia ni kita bebas. Undang-undang kita bagus, apa semua bagus. Walaupun banyak orang luar, volunteer luar datang ke Malaysia mempertikaikan macam-macam tentang kelemahan Malaysia. Tapi bagi saya, kita dah ada cukup dah semua. Dekat negara luar, kita masuk je kita kena pau. Dekat Bulgaria saya kena, Hungary saya kena. Nak masuk Turki, daripada Iran pun saya kena. Kebanyakan saya kena ni dekat negara-negara Islam lah. Dekat negara luar. Ini bukan auto Dulu saya pergi pakai auto. Itu menjadi kelemahan saya sebenarnya. Ini saya baru tukar pada manual. Dengan auto tu kita tak dapat nak kontrol kenderaan. Betul, susah. Betul. Okey. Jadi bila dah capai ke tahap yang susah pergi Norway semua tu, apa impian seterusnya? Impian seterusnya, saya sebenarnya punya impian yang banyak impian lah. Tapi sebolehnya kalau saya tak nak lagi ke belah Eropah. Saya nak lebih ke belah Malaysia sendiri. Saya rasa Malaysia pun saya tak habis pusing ni. Tak habis lagi pusing ya? Ya, sebab Malaysia bukan hanya di Semenanjung, kita ada Sabah Sarawak. Dan insya-Allah. So maknanya memang bawa kereta ni kalau nak pergi ke sana dari Malaysia masuk mana? Daripada Malaysia untuk masuk nak pergi ke Eropah. Daripada Malaysia kita masuk Thailand. Thailand masa tu tahun 2019 sebelum Covid, saya masuk ke Myanmar. Myanmar, India, Pakistan, Iran, Turki, Bulgaria, Romania, Hungary, apa semua. Jadi masa balik saya tak boleh lalu balik. Saya nak bawa kereta ni jalan balik. Tahun 2022, 23. Masa nak bawa balik tu, pintu border Myanmar tutup. Dah setelah hampir 3-4 tahun tutup. Jadi saya terpaksa ambil satu langkah baru, ikut China. China kos tinggi lah. Aidil, macam mana mengembara pada usia muda, lepas tu ini bukan naik kapal terbang ni, ini memang awak bawa sendiri ni. So bagaimana? Apa yang awak perolehi daripada pengalaman menjelajah bersama dengan bapa? Okey, pengalaman tu banyak. Jadi kita banyak belajar dari segi sebelum ni saya pernah bawa motor tanpa bapa. Jadi setiap saya kena fikir dari segi kewangan, dokumen. Jadi setiap pengurusan dari border tu banyak belajar dari kesabaran lah. Setiap kita buat tu kita tak boleh melenting, kena sabar. Walaupun dia buat perkara yang tak senonoh, pau ke apa, kita kena layan je. Negara yang paling awak suka sepanjang perjalanan ni? Paling suka bagi saya Pakistan lah. Pakistan? Sebab makan senang satu. Itu penting. Murah. Nombor kedua, orangnya Mesra. Mesra. Nature lah sebenarnya. Boleh cakap Hindi ke apa boleh? Belajar bahasa? Bahasa. Kalau cakap saya pandai, tak adalah pandai. Tapi sebab saya lah. pun sampai darjah 6 je belajar. Okay, jadi saya start belajar bahasa orang putih pun daripada bapak saya. Okey. Banyak belajar dari bapak. Sisi bawa pasport mungkin nak tunjuk sedikit. Kenang-kenangan. Macam inilah kenangan-kenangan. Sebab kalau melalui jalan udara lain dia punya ni. Okey. Jalan darat ya. Ini India kan? Ya, India 2019 apa semua start juga. Apa tu lepas tu Pakistan. Masuk sampai ke Eropah lah. Jadi di Turki. Banyak saya pun tak faham dah dia cop-cop ni. Janji ada cop je. Lepas tu saya pergi balik untuk saya buat lagi visa India. Selepas Covid sebab dia tak valid kan. Jadi buat visa Pakistan balik. Banyak. 2-3 kali buat visa India ni sebenarnya. Sebab dia punya syarat agak tinggi. Dia ketat sikit. Okey, dari segi kewangan? Dari segi kewangan sebenarnya saya buat kerja renovation sekitar kawasan ni. Renovation. Kerja-kerja kontrak. Saya basic electrical. Bila saya buat kerja electrical, kerja kontrak sekitar kawasan Kuala Lumpur ni, sebelah TV3 ni saya buat juga. Jadi cari duit. Tak kira apa kerja pun gaji jadi halal. Kalau ada misi yang berikutnya, masih gelisah ke kena upgrade sikit ke guna? Saya rasa tak perlu upgrade kot. InsyaAllah saya yakin dengan keupayaan kenderaan kemampuan dari segi yalah, kadang orang buat mekanik kan. Apa jadi kita betul-betul bergantung kepada kenderaan ni. Jadi macam mana dari segi penyediaan, dari segi keselamatan kemahiran. Sebenarnya masa saya pergi tu memang bodoh, gila. Saya teragak je otak last minute. Saya ambil kereta, saya start, sediakan dokumen, jalan. Jadi saya tak fikirkan benda-benda ni semua. Setelah berjalan, baru saya faham. Saya belajar melalui kesilapan yang saya lakukan. Jadi saya belajar, apa yang saya ambil ialah belajar daripada kawan-kawan mekanik yang ada dekat Malaysia. Lepas tu macam mana nak pasang macam tu saya tak tahu. Saya buat video call. Video call kepada kawan-kawan, kawan-kawan yang akan bantu secara live. Dan semasa saya ni, kenderaan ni sebenarnya Malaysia lagi senang daripada kenderaan lain.
Aidil, apa yang awak boleh ceritakan tentang kalau nak mengembara jauh ni, apa sebenarnya perkara yang sangat penting perlu ada pada seseorang tu? Seorang tu pertama mental dan fizikal. Sebab mental ni kalau kita pergi by group, kita akan ada masalah dari segi orang cakap serasi lah. Kena cari benda orang yang serasi untuk Keserasian tu penting Yep. Ya, okey. Jadi bila dah seronok mengembara kan, Okey. apa mungkin cerita ke impian? Dan mungkin saya akan pergi lagi. Okey. Tapi kali ini mungkin saya nak mengajak kepada orang muda-muda yang lebih Maksudnya- muda dari segi umur. Sebelum ni cerita dengan yang travel ni kebanyakannya umur pada 40-an ataupun 30. Okey. Dan Saya rasa sekarang awak akan bertemu jodoh di Pakistan. Ada kemungkinan tak? tak ada. Tak ada? Kalau berada di negara-negara sana, mereka apa respon mereka bila dapat tahu bahawa kalian daripada Malaysia Naik naik kereta. kereta ni kan Okey, mengembara? kalau daripada segi apa yang saya nampak lah ya. Daripada negara kelas ketiga, bila nampak yang kelas macam ni, dia kata kereta ni boleh buang. Siap ada anggota polis pun di Pakistan kata, this car is rubbish. Kata, throw away. Just like my car, my police car. All rubbish. Kata. Saya nak tumbuk lah. Tapi jika kita pergi ke negara kelas macam negara Eropah ke apa ke, dia orang pandang tinggi. Sebab kita ada keyakinan dan kita bangga dengan produk ni. Sebab sebelum ni ada dalam media mengatakan kereta produk ni tak guna. Klise ni. Saya lupa nama Mak Salih tu lah. Tapi saya buktikan bahawa klise ni bagus. Dengan loading yang berat, apa semua, insyaAllah. Dengan teknologi yang ada pada kereta ni, guna sistem biasa tanpa banyak ECU, insyaAllah okey. Okey. Jadi sekarang ni buat kerja apa? Kontraktor juga. Bengkel kereta. Ya? Bengkel kereta. Bengkel. Oh, memang menjual, memang naik kereta Memang lah. ada kepakaran Alhamdulillah. itulah. Tak, sebelum ni tak ada. Oh, sebelum tak ada. Anak saya sekolah dulu. Oh, okey. Jadi kenapa memilih kepakaran itu, kemahiran itu? Sebab saya minat daripada kereta. Minat kereta? Minat kereta pada muda lagi. Kalau ada- betul-betul ikut bapak lah ni Kalau ada pihak museum nak beli kita ni, jual lah. Tak, tak. Tak? Tak? Tak juga. Okey, itu dia. Kita boleh laksanakan impian, tapi kalau baliknya, kalau kita dapat tambah ilmu, Ya. bersiap sedialah macam-macam kemungkinan kan. Kita memang nak musafir itu baik, tapi tadi bak kata sesuai kena juga ada ilmu dan tak boleh bodoh-bodoh je pergi ke tempat yang kita inginkan. Mungkin selepas ini ada perancangan seterusnya kan, kita nantikan saja. Terima kasih kepada Encik Nur Sulhi Rahim dan juga Muhammad Aidil Nur Sulhi. Ya, terima Terima kasih kasih. di atas perkongsian ni ya. Terima kasih Ni banyak. nak balik mana lepas ni? Balik ke Melaka balik. Balik ke Tampin. Melaka lah, Balik ya? ke Tampin. Ah.